Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan ada pun segala akuan, dan iaitu berhimpun bercerai hanya gerak dan diam, maka sekalian daripada segala umur i'tibariyah tiada ta'aluk dengan dia jua oleh sama Allah Ta'ala dan basarnya atas qaul yang sahih, dan hanyalah yang dipandangkan yang bersifat dengan dia jua, bukan dia. Maka ta'aluk keduanya dengan segala yang maujudat itu atas jalan meliputi akan sebagai ta'aluk yang lebih atas jalan ilmu akan ta'aluk tanjizi qadim dengan segala yang wajib, dan ta'aluk suluhi qadim dengan segala yang jaiz dahulu daripadanya, dan ta'aluk tanjizi hadis dengan segala yang jaiz yang maujud kemudian daripada adam. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, pula ihsan dia, masih beri kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar diberi lagi ke kita. Diberi pada kita ada perasaan ke Allah Ta'ala, perasankan Allah Ta'ala. Sedar khasnya pagi ni, dia yang ahya ni, ba'da ma'amatan ni, dia yang hidupkan aku selepas daripada dia tidur dengan kita. Istilah disebut dengan dia mati dengan kita. Alhamdulillah. Dah ada perasaan macam tu, itulah dikatakan iman. Itulah iman yang nak dibina. Itulah perasaan rasa bergantungan ke dia, rasa berhajat ke dia, sentiasa ingat ke Allah Ta'ala yang segala sesuatu ada kat kita ni datang daripada dia. Begitu juga apa yang ada pada semua makhluk ni, Allah bersorangan dia menjadikan semua makhluk ni tak ada campur tangan siapa. Itulah dikatakan iman. Wajib kita capai iman itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita iman yang hakiki menjadi. Dengan ada iman itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pula mengaku mengiktiraf dan segala ciri dan sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sekalian Nabi dan Rasul tu memang kita i'tiqadkan dengan i'tiqad yang sahih. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, diberi kita minat kehalobaan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan untuk meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kita dah bicara sama' basar. Pelajaran dah kita belajar sama' basar takluk pada maujudat. Itu sekalian yang ada. Benda yang tak ada, benda makdum, dia bukan takluk kudrat, dia bukan takluk sama' basar. Jadi di atas apa yang telah kita bicara lepas, sebelum masuk bicara dalam
perbincangan sifat 20 ni, ada istilah dia kata, kalau kita bincang sekeliling kita ni, perkara-perkara yang ada sekeliling kita ni, ada yang kata perkara yang ada sekeliling kita ni 4, ada yang kata 3. Yang kata 4 tu, asya' tu dia kata adalah maujudat, ma'duman, hal, i'tibari. Ada yang kata keliling kita ni ataupun nisbah perbincangan kita dengan asya' atas nama sesuatu. Sesuatu tu apa? Sesuatu tu dia ada yang dipanggil maujud, ada yang dipanggil ma'dum, ada yang dipanggil hal, ada yang dipanggil i'tibari. Nak bincang sesuatu tu pasal apa? Pasal bahasa Arabnya sesuatu ni syai', jamak dia asya'. Jadi kalau kita sebut wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala setiap syai' dia qadir. Syai' itu apa dia? Tu bincang tu asya' tu kan. Atau bincang bab kudrat, Allah Ta'ala qadir ala kulli syai'. Jadi syai' itu apa? Nak wujud adam, nak ijadkan, nak idam, boleh. Dan apa yang hal yang ada pada benda wujud dan yang dia nak idamkan, dia boleh buat hal dia, dan keadaan yang ada tu iktibar dengan ni nama macam ni, iktibar dengan ni nama macam ni. Nisbah Allah buat, memang Allah Ta'ala buat macam tu. Jadi Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Jadi dia qadir ala kulli syai'. Syai' itu macam mana yang dia qadir? Dia boleh ijad, dia boleh idam, dan dia boleh jadikan apa hal iktibar sifat ada di zat, dan perbandingan antara satu sama lain tu dan nisbah pada satu sama lain akan berlaku dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala bagi jadi ni. Itulah dipanggil umur i'tibariyah. Jadi atas kata 4 tu lah, sifat sama dan basar ta'alluq. Yang tu bab qadir. Qadir, kudrat iradat, ta'alluq pada mungkin. Antara mungkin tu Allah Ta'ala buat zat, ijad, idam, ataupun hal atau iktibar yang berlaku pada makhluk. Memang Allah qadir ala syai' macam tu. Baik. Atau kita bicara ni sama basar. Sama basar ni dia bukan mengada meniada. Tapi sama basar ni dengan sama dan basar tu nyata pada Allah Ta'ala setiap sesuatu. Inkishaf Allah Ta'ala dengan sesuatu. Meliputi Allah Ta'ala dengan sesuatu. Melipati dengan ilmu satu, inkishaf ilmu satu. Ni inkishaf sama satu, inkishaf satu lagi, inkishaf basar satu lagi. Basar satu lagi. Dan ta'alluq sama basar dah mana? Maujudat. Jadi ta'alluq sama basar ni maujudat. Bukan ta'alluq dia mustahilat. Macam mana ada sikit sebanyak kita sebut. Kalau perkara yang tak wujud lagi, yang tu bukan ta'alluq sama basar. Pasal sama basar mesti ta'alluq dengan sesuatu yang maujud. Baik, di atas istilah maujud, ma'dum macam mana? Bukan ta'alluq lah. Hal macam mana? Bukan ta'alluq lah. I'tibari macam mana? Bukan ta'alluq. Kenapa pula tak ta'alluq pula? Bukan ta'alluq lah. Bukan ta'alluq lah, pasal ta'alluq dia maujud. Adapun ta'alluq dengan ilmu, ya, pasal Allah Ta'ala inkishaf ilmu dengan jaizat, mustahilat, wajibat. Sekalipun benda tu makdum, dan bila sebut jaizat, wajibat, mustahilat tu, ada yang dalam jaizat, dalam wajibat tu, wajibat mesti maujud. Jaizat ada yang maujud, ada yang makdum. Semua tu inkishaf dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu dia tak ada batasan dari sudut inkishaf. Tapi sama basar atas nama ta'alluq, inkishaf dia memang sangat hebat, tapi inkishaf dia mesti pada perkara maujud. Kalau benda tak maujud, yang tu bukan ta'alluq sama dan basar. Boleh faham? Anggap macam tu.
Jadi yang tu yang dia nak bicara. Adapun segala akuan. Apa akuan? Jamak daripada kaunun. Semua kaun yang ada lah. Baik kaun tu atas kita bicara bab tauhid, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kaun yang menunjukkan subutnya sifat di zat. Yang tu macam mana? Dia bukan benda wujudi. Atas kata intibari kan, atau istilahkan dia intibar. Kalau benda intibari pun dia bukan wujudi. Dia adalah intibar. Besar kecil. Kita bukan tengok besar kecil, kita tengok zat. Besar kecil apa? Intibari. Ini kecil besar. Kecil. Intibar siapa kecil? Jadi kita tengok kecil ke tengok gabus ni? Tengok gabus bukan tengok kecil. Boleh? Itu pun kecil intibar kita dia kecil. Dengan kuman tak besar. Kuman kata apa, dia besar ke kecil? Kuman. Pi lah bahasa kuman sekarang. Kuman kata dia besar ke kecil? Oh, besar bumi ni kata dia. Kuman. Kenapa pula dia kata besar? Intibari. Boleh faham? Intibari tu. Besar kecil, bergerak saja. Kita duduk apa ni? Duduk, berdiri duduk ni apa? Intibari. Kita tengok berdiri duduk ke kita tengok orang tu, zat tu? Tengok wujudi tu, tengok zat tu, bukan tengok berdiri duduk, baring. Duduk pun duduk menyangkung ke, duduk iftirash ke, duduk tawarruk ke, duduk iftirash, apa lagi nak sebut, duduk iqa', duduk bersila, duduk bersimpuh, duduk pendekar, macam nama duduk kan. Itu apa? Intibari. Duduk macam ni bersila, duduk macam ni bersimpuh, duduk macam ni duduk penyu. Duduk penyu ada. Duduk macam ni iftirash, duduk macam ni. Jadi yang kita tengok tu apa? Bukan tengok duduk tu, tengok zat tu, tengok wujudi tu. Boleh faham? Kat kita pun macam tu. Kita bukan tengok itibari, kita bukan tengok hal, kita tengok zat. Jadi tengok zat, tengok sifat. Zat sifat tu apa? Wujudi. Makdum nak tengok macam mana makdum? Nampak lagi cucu hang? Tak nampak cucu hang? Kenapa? Makdum lagi. Awet pun tak ada. Nak ada cucu ke mana? Dia apa pasal? Lemah ke dia tak lihat cucu dia? Bukan lemah isu dia. Apa? Bukan takluk. Situ lah. Jadi saya tak syarah pun tak berat. Padahal tu. Faham dah tu. Satu ngaji kadang dengar orang cerita faham lagi daripada baca kitab. Baca kitab lagi dia ada ragam bahasa dia. Baik. Itu dia kata ada pun segala akuan. Kaun tu. Bicara kaun ni, dia adalah iktibar sifat ada di zat. Itu kaun lah. Kan? Saya kadang itu kita belajar dah bab-bab tu. Nak ulang sekali lalu kan. Ni hitam yang ada pada mikrofon. Hitam sifat mikrofon. Gabung mikrofon ni tu zat kan. Boleh faham kan? Apa saya nak sebut ni? Dah mestilah ada kaun hitam ada di gabung ni kan. Kalau sebut mikrofon senang, tentulah ada kaun hitam ada kat sini. Kaun hitam ni ada yang kata kaun tu pun tak ada. Pasal asyak ni 3 je. Apa dia? Wujudi, adami, itibari. Oh, ngaji tak ingat ni, nak kelahi ke mana? Ngaji mana boleh? Ngaji tak ingat.
Tak jadi, tak rancak belajar. Dia tak seronok pun belajar. Siapa? Semua pening. Siapa? Semua tak ingat. Belajar ni kalau tak ingat semua susah. Tapi kalau ingat macam mana? Mana? Saya mengaji dulu, sebelum mengaji pondok kan, sekolah kebangsaan dulu. Kawan-kawan duk tanya, senang ke mengaji? Belajar pula matematik. Duduk pula dulu kelas yang ada belajar matematik tambahan. Ada fizik, kimia, biologi, belajar asing-asing. Dia kata, aku tengok kau senang aja pula matematik tambahan. Faham senang. Tak faham susah. Nak faham tu, nak buat tu, dia bukan topik tu, pelajaran tu, situ je kena faham, yang lain tak faham. Mana maunya? Dia kena faham semua bab yang telah dia ajar. Semua yang pelajaran dia ajar tu akan dipakai skill dia untuk tengok bab yang kita nak selesai yang tu. Sama ada bab baru belajar pun, memang macam tu. Kalau kita belajar nahu pun, kita belajar, contoh, belajar bab hal. Alamak, hal lagi ni. Hal dalam nahu lah. Bukan hal ahwal ni. Isim mansub, marfu' al-mufassir liman bahama minal hayat. Oh, nak faham tu isim, kena faham isim, pelajaran isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Mansub, bukan marfu', bukan mansub, kena ingat semua alamat-alamat i'rab. Marfu' berapa i'rab, berapa alamat yang ada. Isim mansub, itu mansub lah. Isim mansub, dan dia mufassir liman bahama minan zawat. Nak cerita zat, nak tu nama hal. Kalau dia mufassir liman bahama minan zawat, itu tamyiz. Apa saya nak sebut ni? Tak ingat apa benda dah belajar alamat i'rab, tiba-tiba nak pergi situ, kanjai, tumpah. Boleh kot faham saya sebut itu kan. Mengaji siapa? Tu saya ulang oleh asya' dan syai'. Masa kita nak bincang bab tu. Jadi atas kita bicara samak basar ni, nak pakai situ lah. Akuan ni macam mana? Kita sebab bicara dah. Akuan ni, dia bukan benda wujudi, jadi dia bukan takluk samak dan basar. Kitab kata macam mana? Adapun segala akuan, akuan tu jamak daripada kaunun. Mufrad dia kaunun, kaunani, akuan. Semua kaun. Jadi kaun ni apa? Kalau ambil dengan takrif, kaun ni dia adalah hal yang menghubungkan antara sifat di zat. Itu adalah kaun, akuan. Iaitu berhimpun bercerai. Berhimpun bercerai, hanya gerak dan diam. Pertama bagi faham tentu dulu. Jadi akuan ni apa? Berhimpun bercerai. Berhimpun bercerai apa akuan ni? Berhimpunnya sifat di zat. Bercerai, bercerainya sifat daripada zat. Itulah akuan. Dan akuan juga, dia kata, hanya gerak dan diam. Atas disebut sini, gerak diam ni kaun. Kaun. Pasal dia guna hanya tu, segala berhimpun bercerai, itu kaun. Berhimpun sifat di zat, bercerai sifat daripada zat. Hanya gerak dan diam. Sikit bahasa tu. Kalau nak kata gerak dan diam tu, yang tu dianggap kaun, boleh je lah. Pasal gerak dan diam, kaun buat macam ni atas nama kaun fi'il macam tu pada satu orang tu, maka yang ni dipanggil berdiri, yang ni dipanggil berjalan, yang ni dipanggil tawarruk, yang ni dipanggil iftirash, yang ni dipanggil iqa', yang ni dipanggil bersila, ni duk panglima. Contohlah kan.
Baik. Tu satu. Jadi nak faham tu, faham akuan tu ya. Kaun tu. Maka sekalian daripada segala umur iktibariah. Jadi kata dia, kaun ni dia iktibari. Satu atas ulama kata asya' ni tiga, wujudi, adami, iktibari. Kaun macam mana? Kaun ni sebenarnya iktibari. Dia iktibar sifat ada di zat. Tengok mudah selalu Tok Guru kita bagi contoh. Kaun nak bagi iktibari. Iktibari dengan kaun tu, faham tak? Gula manis, betul? Manis tu apa? Iktibar kita sebut zat dan sifat. Manis tu apa? Manis tu zat. Manis sifat lah. Gula nama bagi zat. Gula nama bagi zat. Atau itlak bahasa gula zat. Okey. Tak ingat tu yang nak bagi ingat lah ni tuan sebut kan. Bila gula manis, manis tu apa? Sifat yang ada di, nampak tak manis? Tapi boleh tak rasa manis? Manis tu wujudi tak? Manis wujudi lah. Allah Ta'ala lihat manis. Allah Ta'ala dengar manis. Kenapa pula dengar manis dengan lihat manis? Ta'alluq sama' dan basar adalah wujudi. Allah Ta'ala tahu manis? Oh, tahulah. Inkishaf, ilmu memang lagi besar skop dia. Sama' basar pada wujudi. Manis wujudi. Tapi keadaan manis tu ada di gula. Itu kaun. Tu Allah Ta'ala sama' dan basar kaun manis di gula. Kenapa pula macam tu pula? Bukan benda wujudi. Boleh tengok macam mana manis tu lekat kat gula. Boleh tengok. Pakai mikrofon pun tak ada, mikrofon tak lah. Pakai mikroskop pun tak boleh tengok. Tengok bukan benda tengok. Dia benda yang tiba. Mestilah manis ada di gula. Satu gula manis. Boleh faham kan? Yang tu kaun. Atas kata dia kaun. Atas perbincangan yang mutamat yang kata asya' ni tiga, wujudi, adami, iktibari. Kaun ni tak ada bincang kaun. Pasal apa? Manis yang ada di gula tu iktibari. Kita kata zat sifat tu pun iktibari. Pasal sebenarnya zat, tapi atas kaedah bahas setiap zat ada sifat. Penamaan sifat dengan zat tu iktibari. Ni hitam ke mikrofon? Mikrofon lah. Hitam ke? Pasal apa? Kita iktibar je kata sifat ke dia. Mikrofon tu bagi faham iktibari. Selalunya mengaji yang tu pun mula-mula kerana susah nak faham. Tapi terus boleh faham saya sebut kan. Tak faham kalau kena renung sikit. Benda nak faham iktibari ni. Atas, bawah, kiri, kanan, apa tu? Iktibari. Cicak bunyi pun. Kalau cicak ada atas kita, saja nak pergi faham iktibari je kan. Pasal kita nak faham sama' basar ta'aluk pada maujudat, pada benda wujudi. Jadi tak ta'aluk sama' basar pada adami, tak ta'aluk pada hal, kaun, hal kan? Tak ta'aluk pada iktibari. Dah cerita macam tu, kena ceritalah balik apa dia kaun, apa dia iktibari. Kut tak faham itu, dengarlah ini kut faham kan. Tu tengok iktibari. Nak tengok iktibari.
Kita, cicak. Okey. Kita, dat kita. Itibari ke, adami ke, hal ke, wujudi. Tu kan, tu tak faham. Tu tak faham, saya nak sekeh kepala. Kita ni, apa? Wujudi, cicak. Wujudi. Okey, cicak atas kita. Atas tahu. Cicak atas kita, betul? Kita ni atas cicak ke bawah cicak? Cicak tak hubung lah, cicak atas kita. Kita ni kalau dengan cicak, atas cicak ke bawah cicak? Bawah cicak. Oh, cicak duduk badan dia melekat macam tu lah. Ke dia duduk macam tu? Abang faham saya cakap apa? Cicak dia melekat dekat atas ceiling tu, dia melekat macam tu ke? Dia melekat macam tu. Abang faham saya buat apa? Saya nak tunjuk mana saya boleh melekat-melekat. Jadi cicak dengan kita tu, kita ni atas cicak ke bawah cicak? Atas cicak. Bukan cicak atas kita. Kita pula atas pula. Apa tu? Itibari. Tu itibari. Satu atas kita bicara bahasa Allah atas arash. Tak betul. Tak mana atas? Atas itibari. Tak nisbah ke Allah Ta'ala atas, bawah, kiri, kanan. Maksud apa? Dia makhluk. Bukan wujudi pun. Apatah lagi nisbahkan Allah Ta'ala, menafikan istighna dia, ghani dia. Tu lagi hal. Kesana lagi panjang pula kan. Tapi nak kata benda itibari ya. Itibari. Apa lagi nak sebut? Cicak dia tu lagi, tak habis. Jadi boleh faham kan? Kita kan cicak, kita ni atas cicak. Padahal kalau dengan bumi dan graviti, kita bawah, cicak atas kan. Tapi bila cicak duduk kat ceiling, macam mana? Tiba cicak tengok kita ni atas dia. Pasal dia duduk macam tu. Kita di pandang belakang atas lah. Boleh ikut faham tak? Tu apa? Itibari. Allah, tak usah Allah, kita lah. Kita ni kalau hampa tengok cicak, hampa tengok atas tu ke tengok cicak tu? Tengok cicak tu lah. Bukan tengok atas tu. Atas tu itibari. Dia benda faham. Atas lah. Bukan tengok atas tu. Boleh. Kalau bumi ni bulat, mana atas? Iktibar dengan pusat bumi keluar kan. Mana ke graviti tu bawah, mana atas pada graviti, luar daripada graviti tu atas. Iktibari. Jadi kalau atas langit, Allah duduk atas langit, mana atas? Ini atas. Iktibar orang duduk sini, sana atas. Iktibar orang duduk kat sini, ni bawah. Boleh faham? Bumi tu 30. Berapa dimensi tu? 3 dimensi tu. Mana atas sebenarnya? Mana atas? Mana atas? Mana atas? Semua atas. Itibari je tak? Saya nak pergi faham tu, itibari tu. Itibari. Atas, depan, belakang, kiri, kanan, itibari. Ni kanan ke kiri? Kanan. Ini memanglah takkan. Ini tangan, apa bukan tengok kanan kiri? Ni kanan ke kiri? Kanan saya, kiri dia. Depan hang. Orang sana belakang dia. Boleh. Itu itibari. Itibari. Jadi itibari bukan benda wujudi. Yang kita tengok, apa tengok ni kanan ke? Tengok tangan. Kanan itibar dengan yang ni. Itu panggil kanan. Boleh. Kalau ada kanan tangan satu lagi, sini dengan sana, depan pula. Itu tangan sotong kot, tangan banyak.
Apa cerita ni? Nak cerita itibari. Jadi pertama dia nak kata akuan ni begitu juga gerak diam. Kalau ikut perkataan tu berhimpun bercerai hanya gerak diam. Kalau gerak diam itu ada dan dengan apa sedap. Pasal baru makna dia betul. Berhimpun bercerai, berhimpun ni berhimpun sifat di zat, bercerai sifat daripada zat. Hanya gerak dan begitu juga kata dia gerak diam ni. Gerak diam dengan bahasa lain perbuatan buat intibari kan. Kita bukan tengok perbuatan, kita tengok zat. Tapi zat macam ni duduk, zat macam ni mengantuk, zat macam ni berjalan, zat macam ni melompat, betul kan? Zat macam ni duduk, zat macam ni melengung, zat macam ni termenung, kan? Panggil termenung apa semua tu apa? Iktibar, perangai macam ni. Ni senyum, marah, serius. Ni apa? Tercengang, kan? Apa? Marah, takut. Macam mana boleh faham? Iktibar, tengok muka kedut macam ni. Yang ni manis, yang ni muka. Kalau macam ni, itu miang. Tak faham. Kalau macam ni, itu ada masalah saraf. Apa saya sebut ni? Boleh faham kan? Jadi nak sebut gerak dia, perbuatan ni begitu juga kaun, maka dia segalian daripada segala umur itibariah. Dia itibari ni. Jadi kalau faham tu dia balik pada kaul yang kata asyak ni apa? Asyak ni apa? 3. Apa dia? Wujudi, adami, itibari. Tersebut hal lah. Memang mutamat pun 3, bukan 4. Boleh. Jadi gerak diam ni itibari. Sifat yang ada di zat, pandang pada sudut keadaan sifat yang ada di zat tu itibari, bukan hal. Jadi kalau gitu, dah dia bukan wujudi, tiada takluk dengan dia oleh sama Allah Ta'ala dan basarnya Allah Ta'ala. Siap buatlah. Cuma baca kitab saya sebut dia. Baca kitab, dia ada ragam kitab tu. Macam mana nak tanggung kitab ni baca macam ni tu kan. Saya baca, saya faham tu, tapi bahasa dia tu macam mana nak buat? Nak repair kitab orang. Saya mengaji dulu, tok guru tak bagi repair kitab orang. Kalau memang ada titik salah ke apa kan. Ataupun nak kata barangkali yang betulnya macam ni. Tu kan. Kalau barangkali betulnya macam ni, iaitu berhimpun bercerai hanya gerak diam. Kan hanya kan. Kitab ni aku ada terjemah lain. Tengok tak? Ada lah kot. Dan gerak dan diam. Yang ditulis dan ni. Iaitu berhimpun bercerai dan gerak dan diam. Dan bukan hanya. Sinilah yang telah dirumikan ni. Sepatutnya yang betul bukan hanya, tapi dan gerak dan diam. Betul. Betul. Tu saya ngaji tok guru ajar itu.
Potong tu pun kena ni tak bagi. Kalau ayat Quran salah potong. Tapi kalau kitab macam mana? Tulis tepi tu nombor 1 ke? La'alla sawab dan bukan hanya. Orang type tu tidur ke apa tak tahu kan. Boleh jadi itu kan. Yang Rumi tulis dan kan. Dan. Ni pasal saya pegang ni kitab Jawi. Satu tulis hanya tu. Kalau dan memang tak ada masalah macam kitab. Jadi tak ada takluk lah dengan dia. Tiada takluk dengan dia juga oleh sama Allah dan basar. Juga tak ada takluk. Pasal apa? Pasal sama basar dia takluk pada wujudi. Jadi tak takluk sama basar Allah Ta'ala pada benda kaun, begitu juga itibari, gerak diam, dan gerak diam ni dia termasuk itibari, kaun pun itibari. Atas kaul yang sahih. Dan hanyalah yang dipandangkan yang bersifat dengan dia juga. Kalau itibar kita, orang kalau sebut kita pandang siapa? Kita pandang yang bersifat. Bahasa lain yang bersifat tu apa? Zat. Yang kita pandang zat. Kita pandang zat, bukan pandang sifat pun. Kita pandang zat. Yang hampa tengok kalau saya kata baju saya ni warna krim, contohlah kan. Hampa tengok krim ke tengok baju? Tengok baju. Warna yang ada di baju tu, atas kata mestilah ada warna tu lekat di baju, tu kaun. Atas kata kaun. Dia itibari. Dah tengok baju, nampaklah warna yang ada kat baju kan? Tapi tengok apa? Kau tengok krim? Tak, tengok baju. Tengok tu adalah yang dipandang. Bahasa lain apa yang dipandang? Zat. Ya. Bukan dia, bukan sifat tu. Satu akhirat esok atas istilah kita belajar dalam takrif pun. Kudrat, apa dia? Sifat wujudiyah yang ada di zat. Yang jika Allah Ta'ala beri kita keupayaan melihatnya, maka kita akan melihat kudrat. Pasal dia wujudi. Bahasa takrif macam tu kan. Sebenarnya kita lihat tu, kalau Allah Ta'ala bagi kita lihat di akhirat esok, lihat apa? Lihat kudrat, iradat, sama, basar, kalam ke? Lihat Allah. Faham soalan? Lihat apa? Lihat Allah. Bukan lihat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tapi atas istilahnya, melihat Allah tentulah melihat dengan segala sifat kamalat dia, antaranya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baik. Maka takluklah keduanya sama basar dengan segala yang maujudat, dengan segala maujud. Baik. Habis itu, ni dia cerita balik. Asal kita bicara kudrat iradat lagi pula. Sama basar ni takluk dengan maujud. Baik. Cara takluk macam mana? Atas jalan meliputi. Ni cara. Cuma sini disebut Jawi. Arab dia takluk sama dengan basar. Apa cara takluk dia? Inkishaf. Ingat Arab tu senang lagi. Kalau faham meliputi ni bahasa Arab, ihatah dia juga. Tapi masyhur dipakai atau istilahnya Allah Ta'ala melihat dan mendengar yang dengan cara inkishaf. Tahu pun dengan cara inkishaf. Itu bahasa dia pakai. Walaupun faham meliputi ni, Allah Ta'ala boleh je, sah je. Allah Ta'ala tahu macam mana? Tahu yang ihatah. Sama yang ihatah. Basar ihatah, tapi jarang guna istilah tu. Melayu meliputi. Liput. Kalau liput tu pun syarah inkishaf tak ada masalah. Lagi sedap. Satu guna istilah yang jumhur ulama kita pakai senang. Jadi takluk sama basar ni, kalau atas nama inkishaf tu, nak inkishaf apa lagi? Kan dah Allah Ta'ala tahu makhluk. Allah Ta'ala tahu zat dia. Buat apa nak sama basar? Sama basar ni inkishaf takluk yang lebih atas takluk ilmu. Apa maksud takluk yang lebih? Maksudnya takluk
Ilmu lain, ta'aluk. Basar lain, ta'aluk. Sama lain. Bukan sama. Sebut dalam matanunya ni. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Sumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Wa ghairu ilmin. Apa dia? Sama basar ni lain pada ilmu. Sama basar ilmu lain. Itu kita hafal matan ulama buat ringkasan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, padat perkataan dia. Jadi dia adalah ta'aluk lebih atas ilmu, dengan bahasa lain daripada ta'aluk ilmu. Ta'aluk ilmu, ta'aluk inkishaf juga, sama pun inkishaf juga, bahasa pun inkishaf. Tapi ta'aluk lain-lain pasal sifat lain-lain. Dan ta'aluk sama basar ni sebagai ta'aluk tanjizi qadim. Ni jenis ta'aluk pula, dengan segala yang wajib. Apa yang wajib, cara ta'aluk dia, jenis ta'aluk dia tanjizi qadim. Maksudnya apa? Allah dah lihat, dah dengar zat dia yang qadim. Tentulah dia dengar dan lihat. Tentulah dia dengar dan lihat sifat dia yang qadim. Jadi kalau dia memang dah dengar qadim, zat dia dan sifat dia, itu ta'aluk apa nama dia? Tanjizi. Dah dengar, cash dah. Bila lagi dia dengar tu? Dia dengar zat dia dan sifat-sifat dia. Azali lagi. Tu dia panggil tanjizi qadim. Jadi Allah Ta'ala melihat zat dia dan sifat dia, yang tu mendengar dan melihat yang tanjizi qadim. Pasal memang zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, dia zat Allah wujudi, sifat Allah wujudi. Allah Ta'ala melihat dan mendengar zat dan sifat dia. Bila lagi dia dengar dan lihat? Qadim lagi, azali lagi. Nama dia istilah melihat dan mendengar. Allah melihat dan mendengar zat dia dan sifat dia. Itu yang bahasanya melihat yang wajib. Jenis ta'aluk dia tanjizi qadim. Siap. Dan ta'aluk suluhi qadim dengan segala yang jaiz dahulu daripadanya. Kita ni sekarang ada cicit, kita ada lagi tak cicit? Tak ada lagi. Memang tak ada lagi. Allah Ta'ala tak bagi ada lagi kan. Ada yang anak pun tak ada lagi, bini pun tak ada lagi. Satu hal lah kan. Cicit kita tak lagi. Kalau cicit ada, kita tambah satu lagi. Lepas cicit apa? Anak, cucu, cicit, piut. Bubuh, piut. Piut kita ada lagi? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Maujud ke makdum? Makdum. Allah Ta'ala mendengar dan melihat tak cicit, piut itu? Bukan ta'aluk. Jangan kata tak dengar. Bahasa tu tak betul. Kan? Bahasa tu tak betul. Bukan tak dengar. Apa? Bukan ta'aluk sama dan basar, pasal dia benda bukan maujud lagi. Macam ni senang. Kiamat dah berlaku belum? Allah Ta'ala dengar dan lihat tak kiamat? Bukan ta'aluk sama dan basar kiamat. Soal, Allah tahu tak kiamat? Kenapa pula tahu pula? Pasal bab tahu dia bukan ta'aluk maujudat. Dia ta'aluk benda makdum pun ta'aluk bab tahu. Allah Ta'ala tahu benda yang makdum, benda tak ada, benda mustahilat pun Allah Ta'ala tahu. Boleh? Jadi kalau makhluk yang tak ada lagi, kalau Allah nak bagi ada dia, sama basar memang tak ta'aluk lagi dengan ta'aluk tanjizi. Tapi bila ada nanti, dia lihat dan dengar tak? Betul? Dia boleh lihat dan dengar nanti makhluk yang dia bakal nak bagi jadi tu. Kebolehan dan kelayakan nak dengar dan nak lihat benda yang bakal dia wujudkan tu. Itu dia panggil apa? Suluhi qadim. Jadi makhluk yang belum ada, dia ialah ta'aluk suluhi qadim dengan segala jaiz dahulu daripadanya, daripada wujud. Dahulu daripadanya, dahulu daripada wujudnya. Sebelum wujud, suluhi qadim untuk sama dan bahasa Allah Ta'ala mendengar. Untuk kalau faham istilah,
Tak tengok kitab pun boleh jawab lah. Betul kan saya cakap? Ha. Alhamdulillah. Kalau faham tu, mahal tu, faham tu. Boleh faham istilah suluhi, tanjizi tu. Siapa yang belum dapat peluang faham tu, dengar lagi, mengaji lagi, ulang balik ke apa, tengok balik yang sebelum ni. Ada kita duk cerita khas sebab tu. Pasal kita bicara ni, orang yang memang boleh faham, yang boleh faham lah. Kalau insya-Allah juga ada yang tak faham, tak mustahil dengar pagi ni faham. Dan kata dia, satu lagi ta'alluq, dan ta'alluq tanjizi hadis dengan segala yang jaiz yang maujud dah. Kemudian daripada Adam. Kita lah ni. Orang Ta'ala dengar lihat tak? Kenapa orang Ta'ala dengar lihat kita pula? Kenapa dia dengar dan lihat kita? Sebab kita maujud. Atas nama dia dengar dan lihat kita sekarang. Apa jenis ta'alluq yang nak dibahasakan kepada Allah Ta'ala? Tanjizi, hadis ke kodim? Kodim. Kita kodim ke? Hadis. Tanjizi, hadis. Jadi, samak basar ni ada 3 ta'alluq. Ta'alluq apa? Dari segi jenis ta'alluq, ada apa? Suluhi kodim. Okay. Tanjizi, kodim. Tanjizi, hadis. Yang mana suluhi kodim? Allah Ta'ala mendengar melihat makhluk yang belum jadi, yang dia bakal lagi jadi. Suluhi kodim untuk dia dengar dan lihat makhluk yang dia lagi jadi. Yang mana Allah Ta'ala melihat dan mendengar yang tanjizi kodim? Yang mana yang tanjizi kodim? Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala lihat zat dia dan sifat dia yang wajib. Wajib tu maksudnya wajib akal tak boleh nak tolak sifat tu. Zat dan sifat Allah Ta'ala. Yang mana yang tanjizi hadis? Allah Ta'ala mendengar dan melihat, mana yang tanjizi hadis? Makhluk yang sedang duk ada lah ni. Semua yang maujud, yang Allah Ta'ala dah wujudkan lah ni, duk ada ni. Yang tu adalah ta'alluq sama' dan basar. Tanjizi hadis dengan cara inkishaf sama' dengan cara inkishaf basar, lain daripada inkishaf ilmu. So, ngaji saya sebut macam kali mesti konsentrasi, fokus kan? Ngaji tak fokus, benda senang tak faham. Mesti boleh follow apa saya dah cerita tu, baru boleh dengar, baru boleh faham, insya-Allah. Sebab faham orang tak ada bagi. Cari sabab faham tu. Sabab faham. Adapun sama pada segala yang baru, maka iaitu satu kekuatan tu. Tukar aku tak nak baca macam mana. Kekuatan. Satu kuah yang disimpankan dalam urat yang berhampiran pada kesudahan liang telinga dan basar pada segala mereka itu, maka iaitu satu kekuatan yang dinamakan di dalam 2 urat yang bertemu keduanya pada aluan untuk pada aluan otak atas jalan berpotongan salib ini rupanya, atau atas tangga dua dal yang berbelakang satu daripada keduanya di atas belakang yang lainnya. Ini rupanya dal, huruf dal tu terbalik punya tu. Huruf dal tu dia lukis rupa dal terbalik tu. Kalau dal terbalik pun macam tu. Kalau tengok satu sudut, dal terbalik ialah palang, salib kan. Boleh faham? Dal kan dal macam tu. Kalau tunggin dengan tunggin, tengok itu macam huruf campur, kali, palang kan.
Baca itu. Maka takrif keduanya, maka segala hukama, dan ada pun takrif keduanya pada ahli sunnah. Okey. Yang tu takrif tu definisi tu dia kata takrif hukama. Hukama ni ahli sains lah. Kita tengok balik mendengar ni apa? Saya pun saya ada sebut beberapa kali ya. Takrif mendengar ni. Mendengar ni apa? Kita baca balik. Dia satu kekuatan yang disimpankan dalam urat yang berhampiran kepada kesudahan liang telinga. Ni telinga, liang telinga. Kan saya guna bahasa ini. Kita boleh mendengar ni macam mana? Ada gelombang bunyi ditampan masuk ke dalam lubang telinga melalui cuping telinga, masuk yang dia akan menggetarkan gegendang. Saya sebut macam tu kan. Lepas tu yang getaran itu akan digandakan dengan 3 tulang kecil. Bahasa lama tukul andas rekap, TAR. Itu pelajaran sains saya belajar berapa tu kan. Tulang kecil tukul andas rakap nama dia. Apa tahu? Tak saya dengar. Tak saya belajar. Kan? Kita belajar dulu macam tu kan bahasa dia. Lepas tu dia bersambung ke koklia. Koklia tu bersambung ke saraf yang membawa ke otak depan, cerebrum, untuk diterjemahkan gelombang tu. Memang bahasa sains ni tu. Bahasa kitab, cara dia punya bahasa macam tu lah. Dia dah ada cerita tu. Urat di belakang telinga macam mana? Kesudahan lubang telinga ujung tu sambung ke otak untuk dipahamkan. Lepas tu basar pula, satu kekuatan yang dinamakan, yang tanamkan dalam 2 urat. Ada 2 urat, urat mata kita ni kat saraf belakang tu, bertemu keduanya pada aluan kekuatan yang pada aluan, kekuatan pada aluan, pada warna, takluk pada kuat tu, kuat pada aluan otak. Kalau gitu bukan aluan makna warna lah. 2 urat yang bertemu keduanya pada aluan otak. Kalau ikut eja dia aluan lah. Laluan ke tu bahasa type apa macam mana bahasa tu. Atas jalan berpotong salib. Dia ada bersilang. Kalau tengok konteks dia, di urat dia ada sambung-sambung macam mana. Tengok rupa atas dia sebut ni, rupa macam ni, macam salib. Atau tangga 2 dal yang berbelakang, dal dengan dal bertemu, satu daripada keduanya di atas belakang yang lain, seperti rupa macam tu. Maka takrif keduanya, maka takrif ni segala hukama. Ni takrif hukama. Hukama artinya sains, ahli sains. Saintis macam tu lah. Lebih kurang. Lantak biar. Itu yang saintis punya kajian. Kita belajar ilmu sains sekolah kebangsaan macam tu lah. Saya sebut tu masa saya ngaji sekolah kebangsaan punya lah. Kalau sebut melihat ni apa? Melihat ni satu keupayaan yang cahaya masuk ke dalam mata melalui anak mata, betul? Dia ada anak mata tu boleh membesar dan mengecil, ada pupils masuk ke dalam mata dan akan membentuk arca di retina dalam bentuk terbalik dan songsang sisi. Boleh pernah dengar perkataan tu? Lepas tu arca yang ada di retina itu akan disambungkan melalui saraf, sambung ke otak depan, cerebrum, untuk menterjemahkan cahaya yang masuk yang terbentuk di retina itu. Macam tu lah. Tak faham kau yang saya apa? Saya boleh sebut lagi yang saya belajar sekolah rendah tu. Tu sekolah rendah tu, aku belajar sekolah menengah. Apa ingat? Ingat? Tak ada sekolah rendah. Silibus dulu, sekarang saya tak tahu. Tapi saya belajar dulu macam tu. Tapi belajar dulu dengan belajar lah ni memang saya tengok lain lah. Saya dulu belajar dulu, walaupun belajar sekolah akademik, sampai sekarang saya ingat pelajaran saya belajar sekolah akademik, sekolah kebangsaan tu, baik matematik dia, sains dia,
Dan ada juga lah manfaat, nak kata tak manfaat langsung, reti juga lah kan. Siang bila saya dah belajar falak tu, yang kita belajar matematik, sin, cos, tangent, cosine, cotangent, cosecant, yang kita belajar tu senang je. Tak belajar tu susah juga lah. Belajar trigonometri, belajar segitiga bersudut tepat, untuk belajar dia punya hipotenus, nak belajar macam mana matematik tu, saya ngaji falak tu, maksudnya maklumat tu pakai je lah kan, memang semua ulama kita punya, memang orang Islam punya asal, tapi nampak macam lain pada ilmu agama pula, telah disekularkan oleh orang yang ni supaya faham agama ni lain, ilmu akademik ni lain kan, macam tu kan. Padahal agama, sepatutnya agama ni merentasi semua subjek kan. Tauhid ni merentasi semua subjek patutnya. Tu saya syarah kurikulum pula lagi. Baik, yang ni takrif hukama yang kita sebut tadi. Dah ada pun takrif keduanya pada ahli sunnah wal jamaah, maka bermula sama itu satu kekuatan yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala dalam dua telinga. Sudah. Ulama kita kalau dia tak kaji pun dia akan sebut yang tu. Dia satu daya yang Allah Ta'ala bagi untuk dengan telinga ni kita boleh mendengar. Apa dalam ni? Kita bukan duk korek pergi tengok apa macam mana ahli-ahli sains duk korek tu. Okey, siap. Itu pun yang disebut atas zonni saja. Dia tengok macam ni. Memang kalau teropong lah, nampak ke gendang tu duk bergetar. Tanya Dema lah. Dema pun andaian aja kan. Boleh nampak. Betul? Teropong tengok. Kaedah ahli ulama ahli sunnah wal jamaah, dia bagi takrif zahir je. Apa dia? Kekuatan Allah Ta'ala bagi pada dua telinga. Mana tadi? Baik, basar pula, dia satu kekuatan yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dua mata. Sudah. Apa payah-payah? Dengan itu kita boleh melihat. Dan sama itu terafdal daripada basar. Habis. Dia nak bagi takrif sikit. Ini melihat dan mendengar makhluk. Allah mendengar melihat bukan dengan mata, bukan dengar dengan telinga. Buat tu macam mana cara dia dengar dan lihat? Inkishaf. Satu, Allah Ta'ala melihat suara, Allah Ta'ala mendengar cahaya. Kenapa? Maujudat. Lagi faham itu. Satu, berbeza sangat faham antara melihat kita dengan melihat Allah Ta'ala, mendengar kita dengan Allah Ta'ala. Kita mendengar makhluk. Terbatas. Allah Ta'ala inkishaf. Macam tu ke? Lain nak mendengar Allah Ta'ala dan melihat Allah Ta'ala daripada mendengar dan melihat kita. Lain banyak mana? Memang lain sama sekali. Satu, yang mendengar melihat sebenarnya sama. Allah. Apa maksud mendengar melihat Allah Ta'ala? Inkishaf. Segala yang mawjud dengan cara sama dengan cara basar. Itu maksud mendengar dan melihat Allah Ta'ala. Kita ni mendengar yang terlalu sedikit, yang Allah Ta'ala beri ikut telinga, hanya boleh mendengar gelombang-gelombang di atas frekuensi yang tertentu. Dengan tu kita boleh mendengar apa sekeliling kita di atas frekuensi dia. Yang bukan atas frekuensi kegendang, tak boleh dengar. Dengar suara semut, tak boleh dengar. Suara jin, suara malaikat, suara handphone punya lain banyak-banyak ni tak dengar. Maxis, Celcom, Digi, Red One, apa semua, keliling semua ada ni, tak boleh dengar. Yang tu nak dengar kena alat. Ada alat yang boleh dengar semua, tapi kena tukar frekuensi lah. Boleh kesan semua, radio tak radio FM, stereo ni Indo keling, semua ada radio yang boleh kesan satu dunia punya, bubuh parabola satu, boleh kesan semua telefon. Allah Ta'ala macam mana? Inkishaf. Macam tu Allah jawab boleh lah. Inkishaf tu terus ke tak? Senang.
Kita punya lah terbatas, terlalu dhaif lah pendengaran kita. Mata kita pun terlalu terbatas lah. Lawan dengan mata kucing pun kita kalah. Kita tak ada cahaya tak boleh jalan. Kucing tak ada cahaya selama je. Bahkan mata dia kita tengok suluh, mata dia pula bercahaya. Miau. Arnab. Gelap. Tak ada heran dia bukan perlu lampu. Ular. Lagilah. Cacing. Lagilah tak ada mata pun. Tapi boleh jalan. Dalam tanah lah tu korek. Cacing tanah. Dalam tanah boleh berjalan. Badan lembek je. Cangkul hancur tapi dia boleh korek tanah. La haula wala. Makhluk tu kan terbatas kita. Terbatas. Siap, baik. Ini cerita pendengaran makhluk sikit. Dan sama itu terafdal daripada basar pada hak segala yang baharu atas kaul yang sahih. Dia kata mendengar ni dengan melihat, mendengar ni lagi afdal daripada melihat. Betul ke? Untuk anta tak? Memang tak nampak, tapi telinga masih boleh faham. Kalau pekak, mata boleh lihat, boleh faham tak sekeliling? Jadi mana afdal? Mendengar lagi afdal daripada melihat. Kita apa? Allah Ta'ala dua-dua dia bagi. Bukan dua dia bagi. Sentuh boleh, bau boleh, rasa boleh. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Tu yang ulama-ulama kita ajar suruh puji Allah Ta'ala tu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita yang kita nak dustakan. Memang tak boleh dusta lah. Untuk apa kita boleh buat? Kewajipan kita mengiktiraf, mengaku je, ya Allah Engkau yang beri pada aku. Itulah iman. Dusta memang bodoh sangat lah. Nak buat apa kita? Orang beriman ni dia bukan dusta tapi mengiktiraf, mengakui, ikrar la ilaha illa anta a'taitani absartani wa asma'tani. Kau bagi aku dengar, kau bagi aku melihat, kau bagi aku boleh rasa, kau boleh bagi aku bau. La ilaha illa anta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk siapa yang bagi? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la sama illallah, la basar illallah. Aku ni, dia bagi aku mendengar, dia bagi aku melihat, dia bagi aku bercakap, dia bagi aku boleh membau. La ilaha illallah. Dan kata setengah ulama, basar afdal daripada sama. Saya tak bahas lah tu. Kerana bahawasanya basar tu boleh didapatkan dengan dia akan segala jisim dan segala warna dan segala tangga. Bersalahan dengan sama, maka bahawasanya ia tersimpan bekasnya atas segala suara saja. Maka ditolakkan akan ini dakwa dengan bahawasanya banyak segala yang taklikkan dia, iaitu katanya kepada dunia saja, tiada dihiraukan dia oleh segala akal, tiada dihiraukan dia oleh segala orang yang akil yang berakal. Biar tu, saya malas saya faham. Ni nak cerita masalah mendengar melihat mana afdal tak afdal tu ya kan. No, kalau kita perhati tengok, dia sebut dah yang sahih kata apa, mana afdal, mendengar ke melihat. Tutup mata masih boleh dengar, masih boleh. Dan kalau kita nak hafal dengan dengar boleh menghafal. Tapi kalau tutup telinga, mata boleh lihat, bercakap tak boleh siapa? Tak boleh nak tiru orang. Tak boleh dengar. Mana manfaat besar? Melihat ke? Dengar. Mendengar ni kan. Mendengar. Satu orang Ta'ala bagi kita, lepas dia hidupkan kita, keluar atas muka bumi, dia bagi apa dulu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dijadikan mendengar dulu. Pasal mendengar afdal berbanding dengan melihat. Satu baby, budak-budak, dia beranak-beranak, dia walaupun alat panca indera ada, mendengar pun tidak lagi, melihat pun tak. Mula-mula sekali keupayaan dia, orang Ta'ala bagi apa? Mendengar. Mana ulama tahu? Tengok tartib Quran.
Wa ja'ala lakumus sam'a. Satu budak-budak ni kalau masa dia tak ada apa-apa lagi, tak ada panca indera lagi, dia tahu kuat, kuat, kuat. Bila Allah Ta'ala bagi panca indera, pertama sekali bagi apa? Mendengar. Mak dia lalu nanti dia walaupun mata tutup. Kalau mata buka pun, dia mengesan bukan dengan mata lagi. Dia baru mengesan dengan mata dia. Kalau kita buat macam ni, dia tak ada imbasan. Anak mata tu pun tak berfungsi lagi. Cahaya masuk. Ambil lampu suluh pun suluh. Anak mata tu kita tutup lampu, dia taklah mengecil. Bila sebalik. Bila tutup lampu kita suluh, mata tu akan, kalau kita buka lampu, mata tu, anak mata dia kecil. Belum ada hak tu lagi. Dia belum ada upaya melihat lagi. Tapi mak dia lalu, dia dengar orang bunyi sini, tu yang bantal dia makan kepala tu. Tak faham lagi. Baby dalam umur sebulan dua, apa jadi? Bukan setahun dua, apa dia? Bantai makan kepala dia. Boleh faham? Apa maksud dia? Tak ada rambut. Pasal apa? Dia duduk atas bantai tu, dia buat apa? Dia pusing macam tu lah. Nah, bukan dengan mata, tapi dengan telinga. Orang lalu sikit, dia terkejut. Hampa pun tak tahu lah tu kan. Lepas tu, dah lama sikit, baru dia boleh melihat. Baru mata dia boleh tengok. Dia nampak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Lepas tu baru afidah. Kalau beranak-beranak tu, hampa cuba marah dia. Boy, besya adik ni. Dia menangis tak? Bodoh, dia tak faham. Tapi bila dia besar sikit, macam mana? Boy, nak duduk kat bawah ketiak mak je. Selepas dia mendengar, selepas dia melihat, baru wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah. Baru ada perasaan, baru ada hati. Jadi kita geletek dia. Kalau kecil-kecil geletek, ada usia apa? Itu saja syarah kot tu sikit. Tapi memang atas jumhur sebut mendengar dengan melihat, mendengar lagi utama. Maksud apa? Melihat ni banyak benda lara yang tengok. Betul ya? Tapi mendengar banyak benda manfaat yang kita dapat sebenarnya melalui pendengaran, bukan dengan penglihatan. Penglihatan ni yang banyak jadi merapu. Jadi betul saya ngaji Tutup Guru dah sebut apa? Jauh perjalanan, sambung, saya dah sebut banyak kali lah. Jauh perjalanan, banyak pengalaman, banyak keinginan. Jauh pemandangan, luas pemandangan. Macam mana? Jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak keinginan. Betul. Telinga tak ada. Kalau telinga dengar, shopping. Boleh buat apa? Dia tak nampak. Tapi kalau buka mata, shopping. Contohlah kan. Semua pilih cari. Nak ni. Ni. Aku ni. Ni murah sikit. Contohlah. Kalau tak boleh melihat macam mana? Kadang-kadang orang tak kau. Itu yang dia kata, kebanyakannya kalau dengan mata ni, dia orang yang berakal bukan gaduh sangat. Pergi melihat, pergi tengok. Pasal apa dia? Pasal banyak apa yang kita telik ni dibawa kepada dunia saja. Tak hampirkan dia oleh orang yang berakal. Orang berakal dia tak gaduh melihat. Tak gaduh. Tambah pergi Langkawi, makan angin tepi laut, bercampur lelaki perempuan, mandi macam itik dengan ayam. Ayam tak mandi, sorry. Ayam tak mandi, macam itik. Kenapa? Jantan betina sekali. Pakai spenda, pakai apa? Pakai pendek. Duduk gelak ketawa. Duduk tepi pantai, duduk bersidai. Pasal ada 2 dos, boleh melancong kat Langkawi, tempat lain tak boleh. Contoh lah kan. Macam mana? Buang masa, buat habis duit aja. Tempat setan beranak dan bertelok pergi. Masjid tak mau sampai. Padahal ada mengaji. Tu sibuk makan angin kat Langkawi tu. Bodoh. Kan? Dunia je. Dunia. Kalau orang ada akal macam mana? Tak gaduh lah. Tu, saya mengaji, saya pun prinsip macam tu kan. Kalau nak pergi tepi laut, banyak maksiat betul tak?
Motor macam mana nak berkelah? Tak payah pergi tepi laut kan. Dinding rumah kita tu kalau ada dinding, beli kolam plastik tu, isi angin, isi air, lepas tu beli kipas besar satu, kipas dajal saya panggil tu, yang bunyi bising tu, buuh tu, lukis tepi laut dekat dinding rumah kita, tak pun beli wallpaper tu. Motor berkelah itu, main dengan anak-anak. Tak gaduh maksiat. Nak privacy buat tutup dalam rumah kita, dalam rumah berkelah. Steady. Steady. Hari-hari boleh berkelah. Tak payah pergi audition, tak payah pergi Langkawi. Buat habis duit je tu. Maksiat ni. Dunia saja melihat ni. Pasal mati, masalah mati tu. Nak berjalan tu pasal tengok mati. Telinga tak mau tu. Telinga dengar lagu pun. Banyak nak dengar lagu. Tapi kalau dengar benda-benda yang boleh bawa kita ke Allah ni, sedap dengar ni. Faham. Best, takluk, suluhi, tanjiri. Hari ni faham, Masya Allah, bestnya. Boleh faham. Ada maujudat, maklumat, hal, itibari. Ingat saya sebut. Walaupun ada benda yang kita dah ulangan dah sebut kan. Tapi faham dia, lazat, sedap. Orang malam yazuk, la yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Habis sikitnya tu, ketahui olehmu bahawasanya orang yang duduk dengan orang yang tuli itu seperti orang yang duduk dengan batu yang terletak. Adapun orang yang buta maka adalah di dalam sehabis sempurna faham. Yang ni sikit lagi lah dia sebut masalah melihat dan mendengar. Kata dia, kalau kita duduk dengan orang pekak, dia tuli pekak, jadi mata nampak seperti orang yang duduk dengan batu. Sebab dia tak dengar, dia bukan ada peduli apa dengan kita. Pasal dia tak dengar. Macam duduk dengan batu yang terletak, batu duduk stokor tu. Adapun orang yang buta, bila dia buta, telinga dengar, maka adalah ia dalam sehabis-habis sempurna faham. Kalau dia boleh dengar, macam mana? Dengar, saya ni pengalaman pernah jumpa orang buta, telinga dia tajam. Maka saya ngaji, arwah Tok Guru Patih, dia selalu cerita ni, kalau dia cerita bab telinga, bab mendengar, bab pekak ni, dia kata apa? Kat kampung dia, Kuala Ulu dulu, saya tak ingat nama orang tu dia sebut. Saya ni nama-nama malah mengingat. Dia kata orang tu buta. Tapi kalau pergi kat pokoknya, dia tepuk pokoknya tu. Dia dengar batang pokoknya tu. Ada 3 tandan tu, nyo masak tu. Nyo kering lah semua tu. Dia ketuk batang nyo. Ketuk batang nyo, dia boleh tahu nyo atas tu. Kita ketuk bodoh, tak tahu apa. Pasal apa? Allah Ta'ala jadikan dia punya panca indera lebih tajam daripada orang yang ada penglihatan. Tu lah. Tu yang kata, mana lebih? Melihat ke mendengar? Mendengar lebih. Kalau masak tu, bau kan? Ikan tu garing dah tu. Mata buta. Kita tengok tu pun goreng ikan lembek lagi. Duk rasa macam garing dah. Itu lembek lagi, tak masak lagi, mentah lagi. Dia bau pun dia boleh tahu lah. Ikan tu garing dah tu, sakit angin tu. Angkat. Boleh bau ni. Bakar pun dia boleh tahu. Ni ikan fresh ni. Ni macam telepia ni. Telepia dah ni. Bau dia boleh tahu telepia. Ni bau. Ni tengah lan ni. Bau dia boleh tahu. Kita duk mata duk tengok ikan apa ni. Tengok tak boleh kesan lagi. Dia bau dia boleh kenal. Masya Allah. Itu yang dia kata, duduk dengan orang buta, tapi buta dengar lah maksudnya. Macam mana? Dapat faham sepaham-faham. Kalau bertanya bersembang, saya biasa duduk dengan orang buta. Ada semasa saya duduk dengan Datuk dulu, kami didatangi. Saya pun tak tahu takdir orang Ta'ala kan. Ada orang buta datang. Dia duduk dengan kami kat setahun. Sepanjang masa persekolahan. Bila cuti pun saya mondok. Jadi, tapi orang dia sangat sensitif.
makan, minum, sangat sensitif. Nak makan tu, pegang, ambil pinggan. Oh, sedap ni makanan ni. Oh, ni masak kicap ke? Oh, masak kicap. Bau pun dia steady. Dia berjalan, kita masuk rumah tu, rumah saya duduk dengan ada guru-guru yang mengajar tu. Saya masa tu belajar lagi kan. Tapi kawan-kawan kita pun ada guru-guru yang mengajar tu. Ada satu rumah yang memang guru-guru situ duduk. Saya kadang pergi duduk numpang bersembang dengan dia orang itu. Pergi tanya masalah apalah. Rumah tu rumah kayu. Buka pintu tu, jalan lantai tu, dia boleh tahu siapa naik. Dia panggil mat lah. Jalan kita punya cara berjalan tu, dia boleh tahu lah. Siapa dia? Jalan macam ni orang ni. Jalan kelepah-kelepu. Ni orang ni. Jalan seh. Tahu lah ni. Orang ni. Jalan pun dia boleh tahu. Mata buta. Suara tu saya sembang lagi lah. Dia kenal sangat suara. Tu dia kata kalau duduk dengan orang buta maksudnya melihat tak ada tapi pendengaran ada. Dia duduk dalam keadaan sehabis-habis sempurna faham. Dan memang orang buta bila telinga dia mendengar, memang dia sangat peka dengan apa percakapan sekeliling. Dia sangat peka. Satu kadang-kadang walaupun dia buta, tapi seolah-olah mata dia melihat. Dia katok lantai, dia boleh tahu ni keras, ni batu, ni jalan, ni air. Tik, tik, tik. Itu yang dia pakai kayu tu. Dia nak dengar bunyi tu. Tik, 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 tik. Saya sebut tu ni sebab saya melihat satu, saya tak pakar. Dia buta tu, dia boleh kesan dengan bunyi tu. Jalan tu ada cat tak ada cat pun dia boleh tahu. Ada cat bunyi macam ni, tak ada cat bunyi macam ni. Peka telinga dia sangat peka. Tajam sangat. Telinga tajam, bau tajam. Sentuh pun tajam. Tapi jangan jadi Piramli pula. Apa dia? Dia ambil garpu. Macam mana? Nyanyi pula. Dunia terang menjadi gulitang. Nyanyi Piramli lah. Teringat cerita Piramli. Sebut Piramli. Janganlah. Tapi itu cerita lain kan. Pasal doktor tu nak ambil bini dia. Sudah tu saya cerita Piramli lah. Ada orang tak pernah tengok cerita Piramli pun. Wal kalamu. Sama kalam ni insya-Allah. Ada soal. Jadi pelajaran hari ni pelajaran apa? Belajar apa ni? Belajar ta'alluq sama dan masar. Ada ta'alluq masar maujudat, kaun, intibari, adami bukan ta'alluq. Itu sambil ujung belakang sikit sebut mengenai pendengaran dan penglihatan manusia. Terlalu dhaif. Allah mendengar dan melihat dia macam mana? Inkishaf. Itu pelajaran ini. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.